kita mencari dalam kehidupan kita iman seperti mana yang diperolehi oleh para sahabat. Iman yang takkan berganjak daripada iman tersebut, kekal dengan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu cerita, Nabi cerita sendiri. Cerita ni dalam Sahih Muslim. Saya ringkaskan cerita ni. Tuan-tuan tengok iman orang dulu, iman para sahabat dan iman haqqul yaqin ataupun iman ainul yaqin para sahabat dan orang-orang dulu. Iman inilah yang kita cari untuk kita tenangkan diri kita bahawa satu hari nanti insya-Allah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa iman ini. Kita nak jamin diri kita insya-Allah bila sampai tahap ni kita boleh bertemu dengan Allah bawa iman yang kuat. Satu orang pemuda, anak bukan pemuda, dia disebut dalam hadis sebagai ghulam. Ghulam ni bermaksud umur dia sebelum baligh, di antara 12 sampai 14 tahun. Apabila Arab sebut ghulam, bermaksud umur seorang kanak-kanak daripada 11 hingga 14. Budak ustaz, tuan-tuan, budak. Nabi cerita budak ni dia dipilih sebagai pelapis ahli sihir diraja. Tuan-tuan buka kitab Sahih Muslim, Sahih Riyadhus Salihin. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Saya nak sebut cerita ni sebagai yang terakhir pada malam ni. Saya pun nak balik jauh pula, esok khutbah pula, kan? Tuan-tuan sekalian, satu orang kanak-kanak ni, kanak-kanak sama ada darjah 5, 6 kata 1. Dia seorang dipilih. Saya pendekkan cerita sebab tuan-tuan semua pernah dengar dah. Menjadi pelapis ahli sihir diraja. Jadi tukang sihir diraja setiap hari akan ajak dia sihir. Sihir dengan rambut, dengan gambar, sihir dengan macam-macam lah, tuan-tuan kita semua duk dengar tu lah. Wallahu alam. Sampai suatu hari dia berguru dengan tukang sihir diraja dan dia juga berguru dengan seorang wali. Orang hebat, wali, orang yang dekat dengan Allah. Sehinggalah kampung mereka keluar seekor binatang yang disebut oleh Rasulullah. Binatang ni membuatkan orang kampung tak boleh lawan dengan binatang ni. Wallahu alam, binatang apa? Akhirnya bila tengok orang kampung tak boleh lawan, budak ni pun dia keluar. Dia kata, ya Allah, hari ni aku boleh tahu apakah ajaran si alim ini yang benar ataupun ajaran tukang sihir itu benar. Tuan-tuan tengok ni iman ni hak kita nak cari, tuan-tuan. Iman ni hak kita nak cari. Budak ni pegang seketul batu. Dia kata bismillah, dengan nama Allah. Dia baling, kena pada binatang tadi, dan binatang tu pun mati. Tuan-tuan, binatang ni satu kampung lawan dengan dia. Satu kampung lawan dengan dia, tak mati. Dia bunuh orang apa semualah, kali semua orang tak boleh lawan dah dengan binatang ni. Tiba-tiba budak ni dia nak mencari kuasa yang sebenar yang berada di atas alam ini. Siapa? Maka dia pun kata, ya Allah, kalaulah apa yang diajarkan oleh si alim ni benar, matikanlah binatang ni. Dia ambil batu kecil je. Dia kata bismillah, dengan namamu ya Allah. Dia baling, binatang tu mati. Lepas binatang tu mati, orang kampung rayuh. Dia pergi jumpa tok guru dia. Tok guru dia kata, innaka satubtala, akan mai ujian berat kepada kamu. Tuan-tuan, manusia ni bila dia dah mula dapat keyakinan dengan Allah, ni iman ni, sekali dia akan mai ujian, mesti mai ujian. Maryam alaihi salatu wassalam beribadat sehingga dihantar kepadanya makanan syurga siang dan malam. Maryam, ibunda kepada Nabi Isa, akan diuji tak bila sampai tahap tu? Mesti kena uji. Apa Allah uji Maryam? Mengandung tanpa berkahwin. Ujian yang cukup berat kepada Maryam. Apabila budak ni dia dah mula yakin dengan kuasa Allah, tok guru dia kata, innaka satubtala, kamu akan diuji oleh Allah. Allah akan uji kamu. Bermula daripada hari itu, tuan-tuan, orang pakat main di rumah budak tu.
Orang tahu dia yang bunuh binatang besar yang tak boleh dibunuh oleh penduduk di daerah tu. Bila orang mai kat dia, orang yang sakit bakat mai kat dia. Tuan-tuan, hadis ni sahih. Orang sakit, buta. Wahai budak, aku buta, tolong berubat aku. Tuan-tuan, apa jawab budak ni? Budak ni kata, sesungguhnya aku tak boleh berubat siapa-siapa pun. Hanya sahaja yang berubat itu ialah Allah. Tuan-tuan nampak? Dia pi iman sampai tahap tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Budak tu kata, kalau pakcik mau beriman dengan Allah, saya akan minta Allah ubatkan pakcik. Pakcik tu kata, aku beriman dengan Allah. Dia pun pegang mata pakcik tu, berubat. Mula. Hak lagi sakit, yang sakit kaki, yang sakit barah, yang sakit kulit, yang macam-macam. Semua pi kat budak tadi akan ajak apa? Dia akan ajak tauhid. Dia kata, aku tak boleh berubat siapa pun. Sesungguhnya yang berubat, yang mengubatkan penyakit-penyakit ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makcik nak beriman dengan Allah, saya mohon Allah ubat dan sembuhkan makcik. Tuan-tuan, orang pakat beriman dengan Allah melalui kanak-kanak ini. Ni saya nak cerita iman ni, tuan-tuan. Salah satu contoh iman. Sampailah satu hari, geng menteri pun mai. Biasa, geng menteri mai. Nabi sebut Jalisul Malik. Jalisul Malik ni kawan rapat orang kanan raja ataupun menteri. Geng menteri mai. Salah satu menteri buta. Dia buat mai hadiah yang banyak. Dia kata, wahai budak, budak lah umur 12, 11, 12. Wahai budak, sembuhkan penyakitku. Kanak-kanak ni kata, sesungguhnya yang menyembuhkan itu ialah Allah. Menteri itu tanya, siapa Allah? Tuhan aku. Bukankah Tuhan kita raja di istana? Bukankah Tuhan kita raja di istana? Budak tu kata, dak, Rabbi wa rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Kalau kamu nak beriman dengan Allah, aku mohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kamu. Menteri itu kata, aku beriman dengan Allah. Walaupun kita nampak macam ada balasan dia beriman sebab bukan sebab ni, tak. Akhirnya menteri ni jadi seorang yang baik. Dia beriman dengan Allah, disembuhkan matanya. Tuan-tuan tengok budak ni, dia sampai satu tahap begitu. Bila dia dah mula yakin, haqqul yaqin kepada Allah Azza wa Jal. Tinggi lah. Tinggi, tuan, tinggi. Akhirnya bila menteri tadi balik jumpa raja, raja tanya, bukan tak boleh tengok kah? Dia kata, memang tak boleh tengok, tetapi Allah menyembuhkan mataku. Raja kata, bukankah aku Allah? Bukankah aku yang Tuhan? Menteri itu kata, Rabbi wa rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Pendek cerita, menteri itu kena bunuh, tok guru dia kena bunuh. Budak ni dibawa naik ke atas gunung. Dia minta dengan Allah satu doa ya, Allahumma kfinihim bima syi't. Solat ajak 2 rakaat dia tak buat, zikir 1000 tak ada, satu doa ya, ya Allah, musnahkan mereka. Tentera hak bawa budak ni naik atas, bukit gunung tu bergegar, semua tentera jatuh mati. Budak ni dia buka ikatan dia. Tuan-tuan, dia lari ke pergi mana? Dia balik ke istana. Dia tak takutkah saat lagi raja ni tangkap boh dia dalam apakah penjara hak tak ada bicara ke? Raja, dia raja. Budak ni sudah sampai tahap iman haqqul yaqin ataupun ainul yaqin. Tinggi, tuan. Dalam alam ni dia pandang semua selain Allah Azza wa Jal adalah lemah. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Budak ni kata Nabi, dia kembali ke istana. Raja tanah mana pi habis askar-askar. Dia kata semua dibunuh oleh Allah Azza wa Jal. Raja kata bawa dia ni pi tengah laut, ikat dia, baling dia dalam laut. Pendek cerita, semua tentera tu mati. Budak ni dia balik, dia pi ke istana. Sakit hati tak, tuan-tuan? Raja sakit hati tak? Sakit. Bukan batalion tentera, satu orang kanak-kanak yang umur dia kata Rasulullah antara 11 hingga 14 tahun. Iman. Tuan-tuan, iman ni yang kita nak cari. Iman ni yang kita nak cari.
Akhirnya bila raja tu tension, budak tu kata, wahai tuanku nak bunuh saya kah? Aku nak bunuh. Satu je cara. Esok tuanku himpunkan keseluruhan penduduk daerah ini di sebuah tanah lapang. Ikatkan saya di sebatang pohon ataupun kayu lah. Gunakan anak panah. Dia bagi anak panah. Bila tuanku nak panah saya, tuanku sebut bismillah dengan nama Allah, Rabbil Ghulam, Tuhan kepada budak ni. Hadis sahih ni. Keesokan harinya, TV, surat khabar, radio, Facebook, Twitter, semua berita esok budak ni akan dibunuh. Orang ramai tuan-tuan, semua ramai. Esok satu orang budak akan dibunuh. Cerita pasal budak ni orang tahu lagi. Orang pakat tahu dah. Cuma orang nak tahu esok ending dia macam mana. Akhirnya sampai hari esok, budak ni dikat. Raja pun buat keluar anak panah tadi. Dia pun tarik. Ketika dia tarik, dia pun baca bismillah dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Apabila dilepaskan panah tadi, maka tepat kata Rasulullah mengenai dahinya, di antara dua bulu keningnya. Ni kening ke ni? Betul lah ni. Dia panggil sudraih, baina sudraih dalam bahasa yang digunakan oleh Rasulullah. Ni tang ni tepat. Pahlawan istana tuan-tuan, kalau dia panah memang tepat lah tang ni. Bila dia panah tang ni dengan dimulakan dengan bismillah, satu daerah dengar dengan nama Allah Tuhan budak ni. Kena tang ni, mati budak ni. Cerita budak ni semua orang tahu dah. Raja nak bunuh dia, bawa dia daripada awal cerita budak ni. Sampailah dia mati ketika tu tuan-tuan. Bila dia mati, semua yang melihat ramai-ramai sebut amanna bi rabbil ghulam. Kami semua beriman dengan Tuhan budak ni. Tuan-tuan nampak iman yang haqqul yaqin ataupun iman ainul yaqin ini membawa semua manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalu dikorek parit gergasi, dipasangkan api di dalam parit itu, dilontar dan ditolak seorang demi seorang. Ketika nak tolak seorang demi seorang, raja tanya dulu, hang nak mengaku aku Tuhan ke? Tuhan budak ni sebagai Tuhan. Sebelum tolak, raja tanya, depa-depa hak baru dapat Islam ini, yang dapat keyakinan kepada Allah ini, raja tanya nak mengaku aku ni Tuhan ke? Tuhan budak ni Tuhan. Tuan-tuan, tak ada seorang pun yang kata raja tu Tuhan. Walaupun mereka berdiri menghadap suatu lubang yang luas, dipenuhi dengan bara api yang naik menyala. Subhanallah, kesemuanya menyebutkan kami mengaku bahawa Tuhan yang sebenar adalah Tuhan kepada budak kanak-kanak ini. Ditolak, sampailah kepada giliran seorang wanita yang sedang mengendongkan bayinya. Bila dia sampai ke api, dia berhenti. Dia unduk balik, sekali dia pi balik, dia unduk balik, kemudian dia pi balik, sehinggalah bayi yang dikendongnya itu bercakap kepadanya. Bayi, dahsyat noh iman ni kesan iman. Bayi itu kata, ya ummah, wahai ibu, isbiri fa innaki 'alal haq, bersabarlah, sesungguhnya ibu berada di atas jalan kebenaran. Dia dengar anak dia cakap, mak tadi terus berlari masuk dalam api tersat. Maka syahidlah kesemua mereka ni yang mendapat iman haqqul yaqin. Ni iman tuan-tuan. Maka iman inilah yang kita nak cari. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa mengurniakan kepada kita iman-iman haqqul yaqin ini, seperti mana Allah mengurniakan kepada umat-umat yang terdahulu dan seperti mana Allah mengurniakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qala hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami.
Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami ya Allah yang dipandang oleh-Mu ya Allah dengan pandangan kasih sayang dan pandangan pengampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, pandangkanlah kami juga yang berada bersama-sama dengan beliau di dalam majlis dalam rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami ya Allah yang telah Kau takdirkan sebagai ahli syurga ya Allah, dengan keberkatan kami berada bersama-sama dengan mereka ya Allah, masukkanlah kami juga ke dalam syurga ya Allah, seperti mana Kau memasukkan mereka-mereka itu ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, ahli keluarga, anak isteri dan juga saudara mara kami ya Allah, untuk sentiasa beribadah kepada-Mu, sentiasa melakukan kebajikan kepada-Mu, sehinggalah kami bertemu dengan-Mu ya Allah, membawa syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.